Berat ni, berat. Terlepas pula. Aduh, itu antara situasi yang selalu di-sharekan di Facebook tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi nak nampak IG story tu meriah, kita nampaklah macam ikan tu besar ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian kat rumah nampak kan? Joran dia tak ada apa tu? Benang. Kita panggil apa? Tali. Benang nak jahit baju. Nampak sangat kita tak tahu ada Tapi tak apa, sebenarnya kita dua-dua ni tak tahu tau. Saya pun, okey, ni saya beritahu. Tadi abang tu beritahu ni road kan. Jadi yang ni pun saya tak tahu apa tau. Dan juga tadi Muaz cakap Muaz ada pernah pergi memancing dan sebagainya. Cuma kita nak pastikan teknik memancing Muaz tu betul ke tidak. Betul. Kejap lagi kita akan tanya mereka yang otai. Tapi awak tadi pancing-pancing ikan, tahu tak sekarang ni tengah musim apa? Musim saya ikan tahu. apa? Walaupun saya tak mancing tapi saya tahulah, saya ambil tahu sebab melalui Google, cencaru yang paling popular. Jadi bila sebut mengenai cencaru ni, Fiona makan ikan cencaru? Makan. Kan, dan ini saya rasa ikan yang paling popular lah. Yes. Dan ini antara yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Difahamkan video perkongsian ini oleh Encik Suhaimi dan juga Jom Fishing. Ini dia. Koleksi-koleksi dia banyak kan? Banyak sebenarnya ikan cencaru ni kan, boleh dikatakan kalau anda tak tahu rupanya macam mana, biasanya dekat kedai-kedai, gerai-gerai memang wajib ada cencaru sebab boleh dimasak dengan macam-macam jenis, macam-macam cara untuk memasaknya. Dan kalau kita nak tengok dia punya kulit dia, seperti mana yang kita cari di Google, dia punya kulit dia lebih keras, ikan cencaru ni. Berbanding dengan ikan? Berbanding dengan ikan yang lain. Itu cerita bercakap. Ini video baru tau. Minggu lepas orang baru dapat. Dan difahamkan juga cencaru ni pun ada macam-macam jenis. Kalau melebihi 1 kg ni boleh mendapatkan julukan, nama dia cencaru kuda. Jadi ini antara ikan-ikan yang memang cukup popular dan harga-harga ikan ni alhamdulillah lah okey lagi. Maksudnya tak adalah tinggi sangat. Jadi sebenarnya dia terpulang kepada individu tu. Jenis ikan yang macam mana yang dia nak ambil. Jadi oleh kerana tu hari ni kita akan bawakan kepada anda. Ini kita boleh katakan sebagai salah seorang guru memancing. Sebab saya dengan Fiona ni memang nak masuk kelas. Kalau boleh, lepas ni nak terus pergi mancing. Kolam dah ada dah, lubuk dah ada dah. Betul. Sebab itulah tanpa membuang masa, jom kita jemput tetamu kita pada hari ini. Kita ada Cik Faiz Rusli bersama dengan kita di dalam studio. Selamat datang. Muaz, awak pancing Cik Faiz datang. Cik Faiz. Selamat datang, selamat datang. Thank you. Sebenarnya ni joran Cik Faiz kan? Ya. Okey. Muaz, Miss, salah cara pegang Muaz. Itu yang daripada tadi saya duk pegang ni. Okey. Berbalik kepada tuannya balik. Bagaimana cara pegang yang betul sebenarnya? So ini bait casting reel. Alright. So bait casting reel, dia punya reel mesti ke atas. So tangan kita pegang, alright, mesti macam ni. Itu yang betulnya punya. Patutlah tadi saya pegang tak selesa. Okey. Betul macam Fiona cakap, benang, betul. So salah satu tali adalah tali benang. Maksudnya saya ada bakat lah untuk menjadi untuk memancing. Tadi main teka je kan? Betul. Okey, jadi jom kita nak berbalik kepada mereka yang baru saja berjinak-jinak dalam memancing ni. Alright. Jadi perkara asas apa yang perlu kita ada? Saya rasa apa yang saya pegang tadi ni yang joran yang dah level up sikit kot. Tak ada. Dia different kegunaan. Different function. Macam ni kita panggil bait casting reel. Alright. Of course ni rod lah. Alright. So ada lagi satu kat sini kita panggil spinning reel. Ini yang saya banyak tengok orang pakai. Okey, so dua-dua jenis reel ni, alright, dia sesuai untuk teknik casting. Teknik dan apa? juga Casting. Teknik casting dan juga teknik jigging. Okey, sebut tentang teknik-teknik. Sebenarnya ada berapa teknik memancing ni? Alright. So segmen memancing ni dia terbahagi kepada 2 segmen. Alright. Satu lure fishing, satu bait fishing. Lure fishing ni macam tadi yang Muaz pegang lah. Umpan tiruan. Okey. Alright, yang dalam ni kan. And then untuk bait, bait ni umpan betul lah. Alright, bait umpan betul. Dia ikan betul. Alright, cacing dan sebagainya lah. Alright. So dalam segmen 2 segmen ni, lure dengan bait ni, dia terbahagi kepada 4 teknik memancing. Alright. Satu teknik memancing dipanggil casting. Alright, di mana kita cast. Maksudnya kita baling. Kita cast. Alright. So teknik casting ni dia ada sub teknik which is teknik bottom. Okey, where kita baling, kita beri umpan, alright. Dan kita biar. Okey. Okey, kalau kita pakai lure kan, typically kita akan
baling dan karau atau kita retrieve tali tu supaya lure kita mimik action ikan atau action katak. So nampak macam dia hidup lah. Betul. Jadi ikan akan kejar lah. Yang tadi tu tunjuk dia macam apa? Saya nampak ada backhand cast. Betul, itu adalah teknik casting. So teknik casting ni Ada banyak juga. Dia ada beberapa teknik casting bersesuaian dengan situasi kita dan keadaan macam ni lah. kita. Betul. Oh, yang macam tu. Oh, daripada Betul. bawah Itu boleh. underhand. Itu kalau ada structure ataupun orang kat keliling kita kan, kita tak boleh nak baling sebab kita main dengan giwang kan. Alright, ada mata kail, bahaya. So, apa yang kita boleh buat? Back underhand. Atau kita nak backhand pun boleh. Lah. Atau kita nak side. Oh, rupanya. Boleh. Ini ilmu pertama yang saya belajar ni. Saya ingat sebelum ni saya nampak buat macam tu. Tak pandai mancing. Rupanya tu teknik, Betul lah. puas. Betul. Macam tu underhand. Okey, jadi macam kalau kita sebut tentang teknik-teknik, kita dah tahu ada macam-macam teknik. Even teknik casting sendiri pun dekat dalam ada banyak sub-sub kategori. Jadi adakah ini bermaksud kalau kita pergi memancing dekat tempat yang berlainan, kita perlu pakai teknik yang berlainan? Okey, so teknik memancing ni dia memang mempengaruhi tempat. Alright. Seperti contoh jigging. Macam saya kata tadi teknik mancing kita ada casting, alright, kita ada jigging, kita ada trolling dan juga kita ada fly fishing. Alright. So seperti contoh saya ambil jigging. Jigging ni sesuai untuk laut dalam. Alright. Jigging ni dia tak sesuai untuk tempat-tempat cetek ke apa ke. Jigging kita drop kita punya lure dalam, alright, vertical, alright, dan kita pump naik atas, kita gulung naik atas. So dia akan action macam ikan yang sakit lah. Tapi penat lah sebab setiap kali kita kena bagi benda tu macam seolah-olah bergerak kan. Betul. So mancing memang penat. Mancing kesukan. Oh, sebab itulah dipanggil satu sport sebenarnya. Betul. Macam tu lah. okey. Ini casting. Ini casting. Kalau macam yang kat sini kan, ini casting nama dia. Ini adalah casting. Sebab kita baling. Jigging, kita drop ke bawah dan kita tarik naik atas. Kita pump. Okey. Baik, okey. Teknik-teknik macam ni selalunya macam mana? Adakah dia mempengaruhi untuk mendapatkan jenis-jenis ikan? Kan? Alright. As much as dia mempengaruhi tempat, dia juga mempengaruhi jenis-jenis tangkapan yang kita nak. Kita punya target fish. Alright. Seperti contoh, kalau jigging, kita target yang ikan yang dalam 50 meters, 100 meters atau 200 meters. Alright. So contoh macam ikan jenahak, kerapu yang besar-besar. Alright. Untuk casting ni, casting ni dia fleksibel. You can cast or you can mancing kat mana-mana sahaja. Alright. Pastikan dia ada ikan. Alright. So of course target fish you adalah predators lah. Contoh macam very common kat kita kat Malaysia ni, kalau freshwater kita target haruan, kita target toman, peacock bass. Kalau macam muara ataupun salt water, kita ada siakap harga 1,000. Itu mangrove jack dan sebagainya lah. Okey, mungkin ada satu soalan ni saya tak tahulah. Soalan ni bijak ke tidak untuk ditanya. Kenapa teknik berlainan dia dapat attract ikan yang berlainan? Okey, dia depending on kat mana situasi kita nak memancing. Dan teknik-teknik memancing juga apply, macam saya cakap tadi, apply kat situasi memancing dan juga target-target fish kita. Dia bukan satu barang sesuai untuk semua, tidak. Macam fly fish, dia ada set reel dengan set rod dia sendiri. Dia tak boleh share. Sebab fly fish ni, dia imitate serangga tau. So, you kena baling, orang kata lure yang weightless. Tak ada weight. So, you tak boleh baling dengan set casting macam ni. Betul, dia casting. Tapi, you tak boleh baling dengan set casting ni. Set casting ni, you kena baling lure-lure yang berat. Okey, dan bila kita sebut mengenai umpan yang hidup yang betul, adakah dia makin popular dan terpulang kepada tempat? Adakah kadang-kadang orang malas nak beli umpan yang hidup ni, nak cari ini susah dan sebab tu dia pakai tiruan? Again, dia come back kepada target fish. Kalau kita tahu target fish kita punya habitat atau makan apa, dan kita decide dah umpan apa kita nak pakai. Okey, selalunya yang makan lure ni, alright, selalunya adalah predators. Ikan-ikan yang makan ikan. Sebab mak dia imitate ikan. Tapi nampak macam kalau contoh kalau you nak eat patin, sebagai contoh. Patin typically dia akan makan buah ara ataupun roti. Itu antara umpan-umpan lah. So depending on apa yang you nak catch, dan baru you decide which yang you nak pakai, lure ataupun bait. Kita kena tahu kita punya fokus, kita punya maklumat target kita dulu kan. Betul. Okey, tapi sekarang ni kita dah tahu dah memancing ada macam-macam teknik dan sebagainya.
sebagainya. Right. Satu lagi faktor penting yang kita kena bawakan kepada tetamu kita adalah faktor keselamatan. Jadi Alright. mungkin Cik Faiz boleh kongsikan memancing ni kita kena jaga faktor keselamatan macam mana dan sebagainya. Okey, betul. Alright. So, nombor satu yang pertama adalah memancing ni adalah sukan. Alright. So, bila sebut sukan, rule of thumb dia adalah kita kena fit. Alright. Kalau you tak sihat ke apa, jangan pergi memancing. Alright. Kalau you ada asma for example, bawa inhaler you. Alright. Okay. Sediakan Panadol kalau boleh, okay. And then plaster ataupun antiseptik ke apa-apa. Alright. Make sure you prepared. Alright. Nombor dua, PFD. PFD ni is a must. Personal floating device. Oh, okey. Alright, is a must. Regardless whether you mancing land base ataupun you mancing boating. Dia adalah is a must. Okay, so PFD ni dia ada beberapa jenis. Yang paling popular standard life jacket, alright, ataupun yang pouch. So pouch tu nampak cantik sikit lah. Bila di-inflate dia akan imitate pelampung kat perut tu. Okey. Alright. So nombor tiga, awasi keadaan sekeliling. Peka. Alright. Kita main dengan benda-benda tajam. Alright. Make sure kalau you tak nak pakai, you simpan. Kita ada box kita. Simpan. You nak pakai baru you buka. Alright. Nombor empat, kalau boleh inform lah family members. You nak pergi memancing. Kadang-kadang anglers dia neglect benda-benda macam ni. Betul. So for example, you nak pergi memancing dengan siapa? Bagi tahu kat you punya pasangan atau you punya family members, bagi tahu okey kita nak pergi mancing kat sini beberapa jam, alright? Tak boleh. Kadang-kadang jujur tu sakit. Kadang-kadang jujur tak lepas. Sebab tu kena bagi tahu ada kerja sikit, ada meeting. Tak boleh. Kita nak bersukan. Jujur itu bagus. Ini faktor keselamatan. Keselamatan. Sebab tu lah isteri pun kena faham. Kalau dia dah jujur, kena terima. Kalau dia jujur, jangan marah. Kalau dia jujur, dia marah. You pancing. Kena marah. Ada tak macam mana? Sebab ialah selalunya orang mengalami keadaan sebegini. Kaki-kaki pancing tahu sangatlah benda ni kan. Tak dapat lesen. Tak dapat lesen. Jadi macam mana nak explain kepada orang yang kita sayang, orang yang kita percaya ni supaya bagilah peluang. Kita nak pergi beberapa hari ni. Maksudnya kena discipline juga tu. Betul. Okey. Of course lah, you kena jujur dengan you punya pasangan. Sebab you pergi memancing, you expose kepada danger. Alright? If anything happen to you, you tak tahu bila-bila boleh jadi. Betul. Alright? So, just jujur je. Just beritahu kan kat mana you mancing. Comfort you punya pasangan. Kata, okay, I pergi mancing dengan dia. Okay, this is dia punya contact details. Okay? I pergi mancing kat kolam ni, for example. Ataupun I mancing kat sungai ni. Apa, the nearest police station, blah, blah, blah. So, you have to inform them lah. And make sure they are comfort dan make sure dia tahu yang kita ni selamat. Kadang-kadang pasangan kita ni takutlah kan, anything happen kan, nak mancing kan. Betul. Jadi itu antara tips yang mudah jujur dengan pasangan Betul. Okey. Okey, sekarang ni kita ada satu video kita nak tunjukkan kepada anda semua mengenai dengan joran yang patah. Tengok. Okey, so okey. Cara pegang joran ni betul ke tidak Encik Faiz? Ni dapat ikan apa sampai patah ni Encik Faiz? Memang boleh patah Boleh. Alright. So kalau satu you punya equipment tak balance, boleh cause joran patah. Contoh maksud saya balance apa tau? Setiap barang ni dia ada spek dia tau. Kalau you perasan. Tali banyak mana, reel size apa semua dan pelbagai lah. So you kena make sure you punya barang set up semua match dengan semua benda lah. Alright. So lagi satu, bila kita dapat ikan kan, alright, dia ada drag control. Drag control ni dia control kita punya tali keluar. Alright. So make sure kita set drag yang bersesuaian dengan keadaan ikan yang kita memancing tu lah. So that to avoid benda-benda macam ni lah. That's why ilmu tentang peralatan amat penting. Dia tak boleh main beli je. Betul. Kadang-kadang semua dengan harga tu ada sebab kenapa harga dia mahal. Yes, kan? betul. Okey, jadi mungkin Cik Faiz kita tengok tadi dalam ilmu yang singkat dikongsikan ni menarik. Jadi mungkin ada Facebook atau Instagram yang boleh kita pergi untuk belajar banyak lagi ilmu ni. Okey, alright. So, boleh terus ke Facebook kami, alright, Fishing Buddies Academy. Okay, Fishing Buddies, BUDDIES Academy. Alright, boleh like, follow dan subscribe to our channel basically. Sekarang dah boleh pergi mancing, dah boleh ada kelas balik semualah kan? Tapi during COVID pun kita ada kelas. Kita sebab kita 100% online kelas. Oh, okey. Okey. Jadi bagi anda semua yang nak belajar lebih banyak mengenai teknik-teknik memancing dan sebagainya, boleh segeralah pergi ke Facebook dan juga Instagram Fishing Buddies Academy ini. Baiklah, terima kasih Encik Faiz. Pleasure all mine. Thank you very much. Kami dah terbuka sikit minat nak memancing tu. Saya nak akan jujur dengan pasangan saya. Saya akan bagi tahu saya minat mancing sekarang ni. Saya harap dia tak marah. Biar tu kita dengan Fiona. Saya percaya dia takkan marah sebab jujur itu memang sentiasa satu pilihan yang bagus.